Okay, hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Nama-nama Allah ada berapa? Ada 99. Salah satu dia ni Al-Hasib. Al-Hasib. Okey, sebelum tu kita dengar dulu lagu Asmaul Husna. Lagu Asmaul Husna. Sekejap Sekejap. Kita dengar dulu lagu Asmaul Husna. أشهد أن لا إله وأشهد أن tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan. Kamu ikut pun boleh ikut sekali dari godaan setan yang dengan nama yang Maha Pengasih lagi hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Qudus ya Salam ya Aziz ya Jabbar ya Mutaqin ya Salam ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Ghafir ya Rafi' ya Mu'izz ya Mughith ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir.
يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا الجلال يا جامع يا مانع يا الله يا نافع يا إلهي يا مشير yang tak terlihat oleh pandang orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayang orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak. Segala puji ya Allah yang memberikan kemampuan untuk bersyukur nikmat, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian. Segala puji dan segala pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba dan sebagai umat kekasih. Okey, alhamdulillah kita dah dengar dah Asmaul Husna, 99 nama-nama Allah. Okey. Okey, kita pergi kepada buku teks kita, muka surat 88. Kita akan belajar tentang Al-Hasib. Tentang apa? Al-Hasib. Al-Hasib tu adalah salah satu nama-nama Allah. Okey. Tak baca yang mendengar Okay. Al-Hasib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Maksudnya, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama.
sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap sesuatu. Okay, maksud daripada ayat ini adalah kalau orang membuat sesuatu kepada kita, contohnya orang bagi salam, kita kena jawab salam apabila diberi salam. Assalamualaikum. Malah digalakkan kita bagi lebih baik. Kalau orang bagi salam Assalamualaikum, kita balas dengan panjang sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ada kita balas sama apa yang diucap ataupun kita lebihkan ucapan daripada. Itu bagi salam. Sama juga contoh yang lain, kalau orang bagi suatu benda kepada kita yang baik, kita bagi lagi baik kepada dia. Sebab apa? Sebab kita nak balas lebih baik daripada orang tu bagi kat kita. Faham tak? Okay, ini maksud daripada ayat ini. Okay, kemudian kita tengok muka surat 89. Pengertian nama Allah Al-Hasib. Dekat ni kamu dengar tak? Boleh dengar? Okay, boleh dengar, bagus. Okay, seterusnya kita tengok pengertian nama Allah Al-Hasib. Kalau tak ada buku teks, kamu boleh tengok dekat video ni. Ada nampak kan Ustaz share dalam buku teks ni. Okay, pengertian nama Allah Al-Hasib. Nama Allah Al-Hasib bererti Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada baik ataupun tidak baik, pada setiap masa dan tempat. Setiap amalan dan perbuatan kita akan diberi balasan yang setimpal olehnya. Itu maksud Al-Hasib. Dia ada dua. Dia ada dua maksud Al-Hasib. Yang bawah nanti kita akan tengok. Okay, tengok yang atas dulu. Al-Hasib ni Allah Maha menghitung setiap amalan yang kita buat. Sama ada kita buat baik ataupun buat buruk. Dalam Quran Allah sebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang membuat baik walaupun sebesar zarah, sebesar biji sawi tu kita tak nampak, walaupun sebesar zarah, Allah akan hitungkan juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, Allah akan hitungkan juga. Sama ada kecil ataupun besar, Allah akan hitungkan di pada mahsyar nanti, pada hari akhirat nanti. Itu maksudnya Al-Hasib. Allah Maha menghitung setiap amalan kita. Baik pun Allah hitung, buruk pun Allah hitung juga. Okay, manakala pengertian yang kedua juga, yang bawah tu, nama Allah Al-Hasib juga memberi erti Allah Maha mencukupkan keperluan hambanya. Oleh itu, kita wajib beriman bahawa Allah mempunyai nama Al-Hasib dengan meyakini Allah Maha Pemurah ketika memenuhi keperluan hambanya dan Maha menghitung setiap amalan kita. Maksud Al-Hasib yang kedua adalah Allah Maha mencukupkan keperluan hambanya. Jadi kita tak perlu nak risau kalau orang tu miskin ke kaya ke. Setiap rezeki yang Allah dah aturkan ni, Allah dah takdirkan kepada kita. Jadi jangan risau. Apa kita nak makan hari ni? Apa kita nak makan esok? Sebab Allah dah cukupkan dah. Ulat dalam batu pun orang kata Allah dah bagi rezeki kat dia. Burung-burung yang berterbangan pun Allah dah aturkan rezeki masing-masing. Jadi kita jangan risau sebab Allah tu Al-Hasib. Allah mencukupkan segala keperluan kita. Jadi sebagai hamba, sebagai orang yang beriman, kita wajib percaya dan beriman bahawasanya Allah mempunyai nama Al-Hasib. Kena yakin betul-betul. Allah tu Al-Hasib. Jadi bila kita di dunia ni, kita duduk di dunia ni, kita kena tahu kita ni ada Allah, Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita. Dia yang buat kita, dia tahu apa keperluan kita. Sama ada kita ni lemah ke kuat ke, semua Allah tahu. Jadi Allah akan bagi apa yang kita perlu. Jadi kita jangan risaulah. Dan setiap apa yang kita buat di dunia ni, kita kena beringat. Nanti suatu hari nanti, umur kita Allah akan tanya. Umur kita habiskan untuk apa? Ilmu kita belajar untuk apa? Kita gunakan ilmu kita untuk apa? Wang kita, duit kita dapat dari mana? Dan kita belanjakan ke mana? Masa kita gunakan untuk apa? Untuk buat benda faedah ataupun buang masa macam tu saja. Semua yang kita buat daripada start kita bangun tidur sampai kita tidur balik, semua Allah akan hitung dan ada malaikat yang catat amalan kita. Itu sebab nama Allah Al-Hasib. Allah Maha menghitung. Jadi kita kena yakin, beriman bahawasanya Allah itu Maha menghitung. Setakat ni kamu faham?
Faham? Okey. Seterusnya, firman Allah, ni dalil nakli, dalil mengatakan, bukti yang mengatakan Allah tu al-hasib. Firman Allah SWT, وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Maksudnya, dan ingatlah, sesiapa yang kufur, ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Okay. Hitung ni sama ada di dunia ataupun di akhirat. Ada yang Allah balas terus di dunia. Contohnya, setiap amalan yang kita buat, contoh umat-umat yang terdahulu, contoh Fir'aun, dan umat-umat yang terdahulu yang mana yang ingkar pada Allah, Allah balas cash kat dunia tu. Allah beri azab. Tapi sekarang ni, Allah kebanyakan Allah masih tak beri azab lagi. Allah tangguhkan. Tapi jangan kita fikir pula, oh, kita buat jahat tapi tak dapat apa-apa pun, masih hidup elok je, makan minum pun masih baik je. Jangan kita fikir je tu. Sebab apa? Sebab kalau tak balas di dunia, Allah akan balas di akhirat nanti. Jadi balasan dia memang sangat berat kalau orang tak bertaubat kepada Allah. Sebab Allah dah kata dah, Allah tu maha menghitung. Jadi kita kena yakin lah, sebab ada dalil dalam Al-Quran yang Allah sebut kan. Kamu dengar tak? Dengar. Okey, kemudian kita pergi ke, saya nak cepat sikit lah sebab takut nanti tak sempat. Okey, kita pergi ke muka surat 90. Okey, muka surat 90. Kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Apa kita akan dapat kalau kita yakin, kita beriman dengan nama Allah Al-Hasib? Yang pertama, kita akan membanyakkan amalan kita. Bila kita beriman dengan nama Allah Al-Hasib, kita akan banyakkan amalan kita. Kalau sebelum ni kita malas nak buat amal ibadah. Contohnya kalau kita solat pun, kita solat wajib je, solat sunat, kita malas nak solat. Jadi bila kita beriman dan yakin Allah tu maha menghitung, dia akan kira setiap amalan kita, sama ada baik ataupun buruk, sikit ataupun banyak, nanti Allah akan hitungkan, kita akan jadi orang yang beriman dan kita akan banyakkan amalan. Contoh sebelum ni kita hanya sembahyang wajib je, tapi lepas ni kita dah banyakkan sembahyang sunat. Selepas solat dan sebelum solat pun kita buat. Contoh sebelum ni kita hanya puasa di bulan Ramadan je, tapi bila kita beriman dengan nama Allah Rasib, kita akan buat puasa sunat Isnin dengan Khamis contohnya kan. Ataupun bulan Syawal ni masih ada baki lagi, siapa yang nak buat puasa 6, ada yang nak buat ke puasa 6? Siapa yang buat puasa 6, dia akan dapat puasa seolah-olah dia berpuasa setahun. Dia dah puasa Ramadan 1 bulan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Syawal kita ada 30 hari, masih ada lagi baki. Dia hanya puasa 6 hari saja dalam bulan Syawal tu, dia akan dapat pahala seolah-olah dia berpuasa setahun. Jadi yang belum buat tu, boleh buat lah. Sebab Syawal masih ada lagi. Kemudian yang kedua, kesan meyakini nama Allah Al-Hasib, kita akan bersegera melakukan amal kebaikan. Sebab kita yakin, kalau kita nak buat, Allah maha melihat, Allah menghitung. Kadang-kadang orang tu semayang, memang dia semayang setiap hari dia semayang, tapi dia semayang waktu nak habis dah. Contoh semayang subuh, dia semayang pukul 7. Pukul 7 dah masuk syuruk dah. Ataupun dia semayang waktu lain, waktu dah nak dekat waktu masuk waktu lain. Zuhur nak masuk waktu asar, dia semayang juga. Tapi sebab apa? Sebab dia tak beriman, dia tak yakin Allah tu Al-Hasib. Jadi bila dia dah beriman, dia akan segerakan amal ibadah dia setiap hari. Baik, yang ketiga, dia akan menghargai masa dengan melakukan perkara berfaedah. Sebelum ni kita banyak main game je, kita banyak tengok cerita Korea je kan. Lepas ni kita dah beriman, kita akan buat benda yang berfaedah. Contoh apa? Contoh banyak ngaji, tengok ceramah-ceramah ke, dengar benda-benda yang faedah, dengar mak kamu nasihat ke kan. Baik. Yang keempat, meninggalkan maksiat. Semua orang ada buat maksiat ni, benda yang mendatangkan dosa lah, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Tak ada seorang pun manusia yang terlepas daripada dosa, kecuali Nabi Muhammad, kecuali Nabi-Nabi saja yang tak berdosa. Setiap manusia adalah bersalah, sama ada kita buat dosa kecil ataupun dosa besar. Tapi Allah tak heran pun kita buat dosa, sebab Allah tahu dah perangai kita ni, manusia ni selalu melakukan kesalahan.
Tapi ya Allah marah dan murka orang yang buat dosa tapi tak mau bertaubat kepada Allah. Jadi setiap manusia hari-hari kita kena beristighfar, taubat. Kalau boleh Nabi ajar kita istighfar 30 kali satu hari. Sebab kita ni sentiasa buat dosa. Kemudian yang kelima, bersyukur dengan segala pemberian Allah. Sebab Allah kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat kepada dia. Barang siapa yang kufur, tak mau bersyukur apa yang Allah dah bagi, Allah akan bagi azab kepada dia. Jadi setiap hari bersyukur. Walaupun kita tak ada rezeki, kita tak hidup mewah, tapi kita kena sentiasa terima kasih. Ya Allah, Alhamdulillah hari ni Allah hidupkan aku lagi. Aku boleh duduk di bumi tengok muka kawan aku walaupun ada 3 orang je yang nampak. Alhamdulillah, bersyukur Allah bagi hidup, nafas lagi kat kita kan. Bagi kesihatan yang baik. Betul tak? Okay. Kemudian yang keenam, hidup disayangi Allah. Ini yang penting. Kita nak Allah sayang kat kita. Kita masuk ke syurga ni bukan sebab amalan kita banyak setinggi gunung tu. Bukan. Kita masuk ke syurga adalah sebab kasih sayang dan rahmat Allah je. Kalau orang tu buat amalan banyak tapi Allah tak kasih, Allah tak rahmat dia, maka dia tak boleh masuk ke syurga walaupun amalan dia banyak. Tapi kita masuk ke syurga sebab Allah rahmat dan kasih sayang kat kita. Itu yang penting. Kita nak minta kepada Allah. Okay. Kemudian kamu boleh tengoklah gambar-gambar ni. Antara gambar yang tunjuk kat sini, contoh murid tu duduk dalam bas, sentiasa mengingati Allah, dia berzikir kepada Allah. Kita kalau duduk saja tak ada apa nak buat, kita zikir. Zikir kepada Allah, subhanallah, Allahu akbar. Zikirlah banyak kali pun. Kemudian gambar yang kedua tu, dia bertolong ibu dia. Tolong dapat pahala kan. Kemudian yang bawah, jatuh basikal, dia bantu orang yang susah. Kemudian dia tolong bersihkan rumput dan seterusnya, tolong ayah dia basuh kereta. Yang atas tu sikit, mengambil hak orang lain. Dia tak ambil hak orang lain sebab dia tahu kalau dia ambil orang tak nampak, Allah nampak, ada malaikat yang catat. Jadi dia tak buat benda tu. Yang terakhir gambar tu, dia mudah berputus asa. Dia tengok kejayaan orang lain, dia kata nanti satu hari nanti yang ni bagus lah. Yang ni bagus lah. Dia kata dia nak berusaha macam kawan dia. Tapi ada orang yang berkuasa, dia tengok, dia gagal. Dia kata tak ada rezeki aku lah. Memang hidup aku ni memang hidup untuk gagal lah. Jadi dia pun tak nak berusaha. Sedangkan Allah suka orang yang berusaha. Walaupun kita tak berjaya hari ni, mungkin satu hari ni kita akan berjaya macam kawan kita yang lain. Jadi, setakat ni faham? Ada soalan tak? Ke Ustaz yang tanya kamu? Kita ada berapa orang ni? 14 orang ni. Saya tak nak nanti orang kamu tak dengar pula. Okey, yang seterusnya. Muka surat 91. Bukti nama Allah Al-Hasib. Yang pertama, adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan untuk diadili perbuatan setiap manusia. Okey, antara bukti nama Allah Al-Hasib ni, yang pertama, Allah kita akan diperlihatkan suatu hari nanti akan ada hari kiamat. Hari kiamat ni maksudnya hari pembalasan. Setiap amalan yang kita buat akan diadili. Harta binatang pun akan diadili. Macam Ustaz dah bagi tahu dalam kelas. Jadi adanya hari kiamat itu adalah bukti Allah tu Maha Al-Hasib. Kemudian bukti yang kedua, diciptakan syurga sebagai ganjaran orang yang soleh. Syurga dah ada ke sekarang? Syurga dah ada dah. Cuma tak ada penghuni lagi dalam tu. Syurga dah ada dah. Dan nama-nama dalam syurga tu dah ada dah. Tentang nama Blackpink ke, Aisyah ke, memang dah ada cakap tu. Aminkan lah. Ni Aisyah ke, Iman ke. Ustaz sebut ni sebab yang ada kamera ni rugilah yang tak ada muka tu Ustaz tak sebut. Jadi mana tahu nama-nama kamu memang dah ada dalam syurga dah. Alhamdulillah lah. Maksudnya syurga dah ada dan orang-orang yang ada dalam nama-nama yang ada kat syurga tu pun dah ada dah. Cuma kita sekarang kita tak tahu adakah kita penghuni syurga ataupun sebaliknya. Tapi kita berdoa lah. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita syurga Firdaus yang paling atas sekali. Kemudian bukti yang ketiga, diciptakan neraka sebagai balasan kepada orang yang ingkar. Sama juga, neraka pun dah ada, cuma tak ada penghuni. Dan neraka pun dah ada nama dah. Kita minta dijauhi, nama kita ada dalam tu.
Ada juga orang yang ada nama-nama tu tapi dia duduk sekejap je. Sebab apa? Sebab dia akan dibalas, dia akan diazab ikut dia punya dosa dia. Kemudian dia akan dikeluarkan daripada neraka tersebut. Kemudian bukti yang keempat, malaikat raqib dan atid ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan buruk. Kita kena yakin Allah jadikan malaikat tugas dia, ada salah satu malaikat, ada dua malaikat ni, dia catat amalan baik, raqib, dan atid dia catat amalan yang buruk. Jadi itu bukti Allah Al-Hasib. Kemudian yang kelima, adanya mizan, iaitu neraca timbangan. Nanti ke akhirat nanti kita akan nampaklah mizan tu bentuk dia macam mana. Kita boleh nampak dengan mata kepala kita, mizan tu berbentuk macam mana. Dia adalah timbangan. Kalau berat, baik, syurga lah kita. Kalau berat ke arah jahat, kita ahli neraka. Kemudian yang terakhir, penciptaan alam yang memberikan manfaat kepada manusia. Kita tengok alam. Contoh semalam, peristiwa apa semalam? Okey, siapa nak bagi respon? Boleh buka mic. Gerhana matahari. Gerhana bulan. Matahari. Bulan. Gerhana bulan. Apa yang kamu buat masa Semayang. Solat. Gerhana. Semayang gerhana bulan. Kamu ada buat? Tak tahu. Tak tahu. Dua kan? Okey, tak apalah. Yang tak buat tu tak apalah. Okey, lepas ni kalau ada lagi kamu buat. Semayang macam biasa, semayang 2 rakaat. Niat bahasa Melayu je. Yang bahasa Arab tak apa. Bukan nawaitu. Usolli. Tak apa, kita niat bahasa Melayu. Sahaja aku semayang sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Taala. Senang je. Sahaja aku semayang sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Taala. Bacalah surah apa pun. Jadi itu adalah salah satu bukti mana Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Sebab apa Nabi ajar kita kalau tengok gerhana bulan ke matahari, Nabi suruh kita semayang. Nabi suruh kita sujud. Bersyukur. Satu bersyukur, satu lagi kita nak minta. Sebab gerhana bulan ni, gerhana matahari ni suatu benda yang macam takut bencana ke apa ke, sebab dia bulan tu duduk kepada kebiasaan yang bukan biasa. Dia duduk matahari, bumi, bulan. Maksudnya dia melindungi. Bulan tu dilindungi oleh bumi kita. Biasanya bumi kita ni bulan matahari pancar, dia nampak bulan tapi ni dia duduk sama garisan. Sebab tu dia jadi gelap bulan tu. Jadi takut berlaku sesuatu benda yang tak diingini. Sebab tu kita kena sujud dan rukuk kepada Allah. Dan satu lagi betul nak bersyukur kepada Allah supaya nak menunjukkan kebesaran, kita nak bersyukur tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi suruh kita semayang. Itu salah satu bukti. Banyak lagi kalau kita tengok dalam dunia kita ni, bukti-bukti yang Allah tunjukkan kepada kita. Allah datangkan misal-misal banyak dalam Quran. Allah datangkan misal binatang saja. Contoh Allah bawa misal binatang unta, semut, lalat, semua Allah tunjukkan. Sebab apa? Sebab Allah suruh manusia ni tengok penciptaan dia. Contoh Allah jadikan unta ni, macam mana Allah ciptakan unta tu, kaki dia tu lebar. Sebab apa? Sebab bila kaki dia lebar, dia senang nak berjalan ke atas padang pasir. Sebab unta ni duduk atas padang pasir. Bila padang pasir tu, kalau kaki dia tu macam kuda, macam kaki kita ni susah sikit dia nak pijak padang pasir tu. Sebab tu Allah jadikan dia lepeh je tu. Dan Allah jadikan dia bonggol. Sebab apa Allah jadikan dia bonggol kat belakang? Unta dia duduk kat mana? Padang pasir. Padang pasir. Padang pasir tu senang tak nak jumpa air? Tak. Susah nak jumpa air. Jadi sebab tu Allah jadikan dia ada bonggol untuk nak simpan air tu. Unta kalau tak makan berhari-hari pun dia boleh hidup lagi sebab dia ada simpanan air kat bonggol tu. Itu hebatnya ciptaan Allah. Dan kalau kamu tengok unta, Allah jadikan unta tu bulu kuning dia tu, bulu mata dia tu panjang. Sebab apa? Untuk apa tu? Sebab apa Allah jadikan bulu mata unta tu panjang? Sebab padang pasir banyak abuk tak? Banyak abuk. Bila banyak abuk, sebab tu dia Allah jadikan dia bulu mata tu panjang. Dia boleh menepis habuk yang nak masuk ke mata dia tu. Sebab tu Allah jadikan unta macam tu. Dan banyak lagi binatang-binatang lain. Dan setiap binatang yang Allah jadikan tu jangan kita ingat macam contoh lalat. Lalat ni tak ada apa-apa fungsi, tak. Semua Allah jadikan tu ada hikmah dia. Sebab tu Allah suruh kita tengok ke alam ni untuk nak menunjukkan kekuasaan dia. Jadi itu adalah bukti Allah
Al-Hasib. Akif Fakri baru nampak kan? Okey. Faham Akif Fakri? Sarinah Jamaluddin. Dah tukar nama. Ni kamu semua pakai email sendiri ke pakai email Delima kamu? Pakai email Saya Google? sendiri. Email Ya. Kamu tak ada email Email sekolah saya. kan kamu Email ada sekolah. dibekalkan Google Classroom punya email kan? Tak ada kamu. Ada tapi terpakai email ni. Oh ya ke? Saya pun sama Ustaz. Oh. Tak apa. Okey. Yang terakhir. Okey, yang ni yang terakhir Ustaz dah letih baca. Boleh tak Ustaz nak Ustaz sebut siapa-siapa kamu baca Boleh Tak nak. Okey, muka surat 92. Ini kisah kehidupan Uwais Al-Qarni yang diridai Allah. Okey, boleh tak Nur Adisha yang baca ni? Nombor 1. Boleh Apa Ustaz? Yang satu Ustaz. Yang muka surat 92, kisah Uwais tu. Nombor 1. Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang soleh. Solehah ke solehah? Soleh dan rajin beribadah. Beliau tinggal di mana? Ustaz tahu apa? Yang Di lepas Yaman. tinggal Di Yaman. Kehidupan hanya untuk mencari redha Allah. Beliau mempunyai seorang ibu yang sangat tua dan lumpuh. Beliau memelihara dan menjaganya dengan sangat baik. Okey, bagus. Yang kedua, Blackpink. Blackpink baca. Kamu minat Blackpink Oh. Ni kat sekolah kamu kena nyanyi lagu Blackpink. Uwais Al-Qarni sangat teringin bertemu Nabi Muhammad SAW di Madinah. Keinginannya disimpan dan dipendam kerana tidak sempati hati meninggalkan ibunya yang tua dan lumpuh itu. Okey. Yang ketiga, siapa lagi yang ada kamera ni? Daniel. Yang ketiga. Pada suatu hari, ibu izinkan saya bertemu dengan Rasulullah. Pergilah wahai anakku, temui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah berjumpa baginda, sekiranya pulang. Okey, pulang. Okey, yang keempat. Akif ada tak Akif? Tadi tak nampak dia. Okey. Dan meminta bantuan daripada jiran-jirannya untuk menjaga ibunya. Beliau segera bertolak ke Madinah yang terletak ratusan batu dari Yaman. Sesampainya di rumah Rasulullah SAW, baginda tiada di rumah kerana berada di Madinah perang. Okey. Yang kelima, Mawadah. Aus sangat sedih kerana Uwais, hajatnya bukan Aus. Uwais. Kamu ingat kat Aus Uwais sangat sedih kerana hajatnya bertemu Rasulullah SAW tidak tercapai. Beliau bergagas pulang ke Yaman sebagaimana dipesan ibunya. Sesungguhnya keimanan Uwais terhadap nama Allah Al-Hasib membuatkan beliau berusaha menjadi anak yang soleh dan
Mentaati perintah Allah. Okey, yang terakhir apa? Sebab nama tak betul-betul nama ni. Auni ada tak Auni? Ada. Okey, Auni baca. Kenapa tak nampak muka Auni? Kamu dah mandi ke belum? Okey, tak sambung. Perbuatan ini Al-Qarni ini dipuji oleh Rasulullah SAW dan beliau dimuliakan Allah dengan menjadikan setiap doanya makbul. Okey, rumusan. Soalan lagi. Apa? Iman boleh ke? Iman boleh baca tak? Sikit-sikit Ustaz. Sikit. Cuba baca. Tu memang sikit pun. Rumusan tu. Iman, mana kamu Iman? Kejap Ustaz, kejap. Tak boleh lah Ustaz. Tak boleh pula. Okey, siapa lagi Syahzali ni siapa Syahzali, siapa Syahzali? Ada tak Syahzali kat situ? Tak ada. Sarina? Siapa Sarina? Ini Ustaz. Siapa Sarina ni? Alamak, Ustaz tak kenal lah. Buat kamu Oh, Daniel. Ya Allah. Daniel dah. Okey, Suhaimi siapa Suhaimi? Nurin. Murid baru? Nurin. Oh, Nurin. Ya Allah, Nurin. Kamu mana kamera kamu Nurin? Tunjuk sikit. Kamu hantar kat Ustaz video bacaan boleh? Boleh je tunjuk muka kamu. Kan kat sini tak boleh. Kawan-kawan kamu rindu nak tengok kamu. Dah lah lama tak sekolah. Cepat. Okey pun. Okey. Baca rumusan dia Nurin. Kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib dengan cara berhati-hati pada setiap perbuatan kita dan menjadi manusia yang bersyukur. Okey. Terima kasih semua yang baca. Okey, ini kisah Uwais Al-Qarani. Siapa yang pernah dengar angkat tangan nama Uwais Al-Qarani? Pernah dengar Okey, Uwais Al-Qarani ni dia hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Cuma dia tak duduk di Mekah dan Madinah. Dia duduk di negara Yaman tu, jauh. Kalau nak daripada Yaman nak ke Mekah, perjalanan dalam 1000 km. Jauh sangat. Tapi nama dia ni walaupun dia duduk jauh tapi nama dia terkenal. Dia terkenal di kalangan para sahabat. Sebab apa? Sebab Nabi selalu cerita pasal Uwais ni. Nabi keluarkan satu hadis, nanti kata kepada sahabat-sahabat dia, nanti akan datang salah seorang daripada kamu ni, Nabi cakap dengan sahabat dia, akan didatangi oleh pengembara daripada Yaman datang ke sini. Datang ramai-ramai dan salah seorang dia nama dia Uwais. Nama Uwais Al-Qarni ni nama sebenar dia Uwais Iman. Nama dia Uwais Iman. Dia disebut Al-Qarni sebab dia daripada suku Al-Qarni. Suku dia yang besar adalah, maksudnya suku ni daripada bangsa lah. Dia daripada bangsa Murad dan bangsa Al-Qarni. Murad ni bangsa, ibarat sini, kita ni semua orang Melayu. Melayu lah. Tapi Uwais Al-Qarni ni bangsa
bangsa Murad. Kita Melayu. Dan dia ada lagi bangsa bawah dia tu, macam contoh kita Melayu, ada yang Banjar, ada yang Jawa. Kamu semua Banjar ke Jawa ke Melayu. Melayu semua Melayu original lah. Okey. Tapi Uwais Al-Qarni ni daripada bangsa Murad dan bangsa Al-Qarni. Sebab tu dipanggil Uwais Al-Qarni. Dia ada nama bangsa Al-Qarni. Digelarkan Uwais Al-Qarni. Nama dia sangat masyhur. Sehingga Nabi kata siapa yang berjumpa dengan Uwais, kalau anda kata suatu hari nanti kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, kamu kena pergi kat dia, minta doa daripada dia. Sebab doa Uwais Al-Qarni, kalau dia minta doa apa-apa, Allah akan kabulkan terus doa dia tu. Sebab tu para sahabat bila dengar hadis Nabi tu, semua bercita-cita nak jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Tapi tunggulah datang setiap kali pengembara daripada Yaman datang, dia orang tanya, bukan, tak ada. Sampailah Sayyidina Umar satu hari tu, dia didatangi oleh pengembara daripada Yaman. Dia sempat jumpa dengan pengembara daripada Yaman tu. Dia tanya, ada tak kat sini nama Uwais Amir ni? Ada tak? Lepas tu salah seorang dia kata ada. Lepas tu dia berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Dia kata Nabi dah ada sebut pasal kamu ni. Betul tak kamu ni datang daripada suku Murad? Ya betul. Kamu datang daripada suku Qarni? Ya betul. Dan Nabi kata kamu ni ada satu penyakit kulit. Penyakit kulit warna putih. Dan sekarang kamu dah sembuh daripada penyakit tu sebab kamu dah minta doa kepada Allah, dan sekarang penyakit tu tinggal besar ni je, sebesar biji dirham, sebesar duit dirham. Besar ni lebih kurang duit 20 sen tu lah. Betul tak? Uwais Al-Qarni kata, betul. Macam mana kamu tahu ni? Sebab Nabi dah sebut dah pasal kamu ni. Dan kamu nak datang ke sini, datang mengembara. Ya betul. Jadi Nabi kata kalau siapa yang jumpa dengan kamu, Nabi suruh minta doa kepada kamu. Minta doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa. Jadi aku dah jumpa lah. Sayyidina Umar kata aku dah jumpa dengan kamu, aku nak minta doa supaya Allah ampunkan dosaku. Sedangkan Sayyidina Umar tu orang yang dah hebat dah. Orang yang dah dijamin masuk syurga dah. Tapi masa tu Sayyidina Umar menjadi khalifah. Masa tu Nabi dah tak ada dah. Nabi dah meninggal. Diganti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi khalifah. Jadi ketua pada negara tersebut. Dia minta doa kepada Uwais supaya diampunkan dosa. Lalu Uwais pun angkat tangan berdoa kepada Sayyidina Umar. Sedangkan Umar tu lagi hebat sebab dia ketua kan. Tapi dia minta doa juga ke Uwais. Sebab apa Uwais ni hebat sangat? Uwais ni bukannya orang kaya-kaya, bukannya orang ternama, tak masyhur pun. Nama dia tak ada orang kenal. Tapi Nabi sebut nama dia sebab apa jasa dia ni? Ada yang pernah dengar kan? Okey, jasa dia ni, dia seorang yang berbakti kepada ibu dia. Dia sangat taat kepada ibu dia, dia berbakti, dia buat baik kepada ibu dia. Itu balasan yang paling besar. Sehingga Nabi sebut dia orang paling mulia. Dia terkenal bukan sekat terkenal di kalangan sahabat, dia terkenal di antara langit. Dia terpilih langit pun dah kenal nama dia. Uwais Al-Qarni. Kalau dia minta doa, kalau bersumpah pun Allah akan kabulkan. Hatta dia minta doa baik pun Allah akan kabulkan doa dia. Hebatnya Uwais ni. Apa dia punya kelebihan dia? Dia berbakti kepada ibu dia. Cuba bayangkan, sampai ibu dia tu teringin nak pergi ke Mekah, nak menunaikan haji. Tapi orang miskin, dia miskin. Baju dia pakai pun tak macam kita. Kita baju ada hari-hari kita tukar. Tapi baju dia ada baju tu je. Tu pun baju dia tu dah terkoyak-koyak, dia tampung-tampung je. Kamu ada pakai baju yang tampung-tampung tak? Dekat ni, masih mampu lagi nak beli baju baru kan? Tapi Uwais Al-Qarni ni dia hidup miskin. Miskin sangat. Tapi walaupun miskin dia tetap memberi sedekah kepada orang lain. Dia dah lah miskin tapi dia masih bersedekah. Macam mana cara dia bersedekah? Dia pergi ke tempat-tempat sampah yang orang buang makanan tu, dia kutip, dia ambil makanan yang elok-elok, dia asingkan, dan bila dia dah kumpulkan makanan banyak-banyak tu, dia pergi bagi sedekah pada orang yang tak mampu. Dia dah lah miskin tapi dia masih lagi nak bagi sedekah. Kita ni walaupun dah ada duit, walaupun tak kaya, tapi kita masih kedekut lagi nak tolong orang kan. Tapi Uwais, walaupun dia tak ada apa-apa, dia bagi sedekah juga. Sampailah satu hari tu, datang anjing. Masa dia tengah kutip-kutip tu, datang anjing nak ambil, nak cari makanan juga. Dia kata pada anjing tu, kamu carilah makanan kamu, aku cari makanan aku. Dia bercakap dengan anjing tu. Kita mana dah cakap binatang. Tapi Uwais ni cakap dengan anjing. Sebab apa? Sekarang ni, sebagai saksi, kamu dah tengok. Dia kata kat anjing tu kan. Moga-moga nanti suatu hari nanti bila aku dihadapkan di hadapan Allah, aku tak ditanya dah.
tak ditanya dah kenapa ada orang susah di tempat-tempat kamu tak tolong. Sesungguhnya aku dah boleh jawab di hadapan Allah, aku dah tolong dah. Aku tak biarkan saudara-saudara aku ni, jiran-jiran aku ni tidur dalam keadaan lapar. Kita sekarang ni kita macam tu tak? Kita biar je kita punya jiran ni susah ke tak. Kita tak tahu dia punya kehidupan susah ke tak. Tapi Uwais dia dah ada jawapan, dia kata sekurangnya bila Allah tanya nanti aku dah boleh jawab sebab aku mencari dan aku tolong orang yang susah. Tu sebab dia beriman kepada Al-Hasib. Dia tahu Allah tu Maha menghitung. Jadi itulah sebab Uwais ni sangat terkenal sebab dia berbakti kepada ibu dia. Okay, berbalik kepada tadi, ibu dia nak pergi ke Mekah tapi disebabkan dia orang ni hidup miskin, tak ada kenderaan. Jadi terpaksalah Uwais ni bawa ibu dia tu. Kamu tahu dia bawa macam mana? Kalau kita sekarang kita naik kereta ataupun naik penerbangan kalau nak pergi ke sana tempat yang jauh. Kamu bayangkan 1000 kilometer perjalanan dia jauh daripada Yaman ke Mekah tu. Uwais ni seorang anak yang baik, dia taat kepada ibu dia. Dia dukung ibu dia ni berjalan daripada Yaman tu ke Mekah. 1000 kilometer kamu bayangkan dia pimpin bawa ibu dia. Dekat belakang ni. Dia bawa sampailah ke Mekah. Itu pengorbanan dia. Tapi Nabi kata, walaupun seseorang tu, dia buat baik, dipapah ibu dia pergi ke mana-mana, tak mampu nak balas jasa ibu dia yang melahirkan dia. Tu, sehebat yang macam tu sekalipun Nabi kata, belum mampu lagi nak balas pengorbanan ibu kita. Pengorbanan ibu kita lagi besar. Jadi, itulah kehebatan Uwais Al-Qarni. Sebab tu nama dia tu dimuliakan. Bukan setakat di Mekah, di Kufah, di semua-semua tempat, sampailah bila orang dapat tahu hadis Nabi ni, siapa yang berjumpa dengan Uwais Al-Qarni minta doa pada dia, bila orang dengar hadis tu, semua terus cari Uwais untuk nak minta doa dia. Tapi Uwais ni dia tak nak menjadi macam orang yang terkenal, dia tak nak jadi macam orang lain. Dia nak merendah, dia seorang yang merendah diri. Dia tak nak jadi orang terkenal. Sebab apa? Sebab dia orang yang baik, orang yang tawaduk. Itulah kehebatan Uwais Al-Qarni. Dia ahli syurga lah. Jadi kita kena ada sedikit sifat macam dia. Sifat macam Uwais Al-Qarni. Apa sifat dia? Sifat dia berbakti kepada ibu bapa kita. Kita semua ni masih ada ibu bapa lagi. Jadi jangan abaikan ibu bapa kita. Kita duduk dengan mak ayah kita. Takkan baru mak kita minta tolong sidai kain, lipat kain, kita dah bagi macam-macam alasan. Bukannya nak suruh bawa mak kita macam Uwais tadi. Betul tak? Baru minta tolong sikit. Tolong masak sikit ke apa ke, jaga adik ke apa. Kita dah mengungut macam-macam. Dah berkira dah. Tak nak macam tu. Uwais ni lagi hebat dia punya pengorbanan dia. Dan sifat dia, dia ni memang dia orang ahli ibadah lah. Dia taat kepada Allah. Faham? Okey, untuk yang terakhir sebelum Ustaz bagi latihan, sebenarnya ada 2 latihan. Satu latihan ini, satu lagi latihan jawi. Jawi Ustaz akan bagi dalam bentuk, nanti Ustaz akan bagi dalam grup lah. Dia punya gambar tu hanya kamu kena buat khot. Kamu kena buat khot jawi nanti, khot rikaah. Okey, manakala untuk latihan ni, kamu ada buku ni kan? Buku aktiviti ni ada tak? Okey, kalau ada, kamu buat muka surat ni. Muka surat 41 dengan 42. 41, 42. Dengar tak? Siapa yang ada buku ni, buat muka surat 41 dengan 42. Macam biasa nanti snap, bagi dalam, kalau boleh ni bagi dalam grup Telegram. Siapa yang tak masuk lagi, masuk dalam grup Telegram tu. 41 dengan 42. Okay, satu lagi untuk jawi. Untuk jawi nanti Ustaz akan bagi latihan ni. Mana latihan ni? Nanti Ustaz akan hantar dalam grup Telegram ni. Ataupun grup WhatsApp. Okey, untuk jawi, mana dia? Nampak tak? Nampak tak jawi ni? Kamu kena buat ni. Kamu kena tulis tulisan khot rikaah ni, ikut je.
Nampak eh? Tak nampak? Tak. Tak nampak. Okey, kejap sekali ni. Tak nampak. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Kalau nampak, Daniel baca nombor 1 ni apa ni? Daniel. Apa nombor 1 ni? Sabar sebahagian daripada iman. Okey, sabar sebahagian daripada iman. Buat macam dia buat ni. Okey, nombor 2, Mawadah apa ni? Inrah Apa? inrah Indah. indah sabar dari lupa. Okey. Nombor 3, Aisyah. Allah membeli manang memakai Manang. Manang tu apa? Ustaz baru tahu ni. Maksud apa? Menang ke manang? menang memakai Okey. Okey, nombor 4, Arisha. Saya tak nampak tulisan dia. Tak nampak? Yang tulisan dia saya nak faham. Tak faham? Ni ba alif ba ga alif ya ba. Apa? Yang tu bagi tapi yang lepas bagi tu. Bagai. Bagi. Bagai. 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 Tak nampak. Bagai awur. Bagai awal dengan tebing. Bagai awur dengan tebing. Okay, yang terakhir Nurin baca ni. Hai, otak cerdas. Baru nak jawab. Okey, bagus. Buat yang ni lah. Yang ni je. Untuk Jawi yang ni. Yang tadi muka surat apa tadi? 41 dengan 42. Okey, 41 dengan 42. Boleh siapkan lah. Lepas tu satu lagi. Nanti kamu tolong tulis nama. Sebab Ustaz tak tahu yang kadang ada tak tulis nama yang betul kan. Nanti tolong tulis nama dalam grup. Nama yang hadir untuk pagi ni. Boleh tak? Yang hadir ke Google Meet ni. Boleh lah? Hantar ke grup Telegram lah. Ni semua yang ada kat sini. Ada dalam grup Telegram ke? Ada. 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 Okey, sebelum last. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Semua faham ah? Faham. Kau ada pesanan apa-apa untuk ustaz ke, untuk kawan-kawan ke? Tak ada. Pesan lah rajin belajar, jangan banyak tidur kan? Jangan banyak tidur. Satu lagi Ustaz nak tanya ikhlas ni. Yang mana Ustaz dah bagi video ke apa, kamu ada tengok tak? Ke kamu terus buat latihan? Skip macam tu je. Tengok dah. Tengok. Ya, dah tengok. Dah. Bagus. Ini pun kamu kena fikir, ini adalah mana? Kamu kena fikir, kalau kamu tak tengok, Al-Hasib. Allah tu Maha Al-Hasib, dia menghitung sama ada kamu tipu ke tak. Okey, boleh? Yang penting hari ni tugasan kena siapkan. Okey, rasa setakat itu je. Siap dulu. Kamu pun dah tak ada apa-apa nak tanya kan? Tak ada. Okey, tak ada. Jika kita berjumpa lagi, kalau buka sekolah, kita jumpa kat sekolah lah. Tapi harap buka sekolah, kamu harap buka sekolah ke cuti lagi? Kat sekolah. Tak sekolah kan? Tak seronok lah belajar. Tak seronok kita belajar kat rumah ni. Tak semangat kan? Tak jumpa kawan. Tak jumpa kamu punya markah ke apa kan? Okey. Jadi Rindu sekolah, Ustaz. rindu sekolah. Okey. Untuk terakhir Ustaz nak ambil gambar dulu. Yang mana tak buka kamera tu boleh buka tak? Ustaz nak ambil gambar. Gambar kita, kelas kita nanti Ustaz bagi dalam grup. Kan? Boleh ya? Sekejap. Sekejap
Mana satu ni? Okey. Senyum. 1, 2, 3. Ni start Dah. video Alah. Okey, kita baru selesai Google Meet dengan tahun 6E. Hari ini pendidikan Islam. Belajar tentang Al-Hasib. Ini murid-murid 6E. InsyaAllah semua akan berjaya di dunia dan di akhirat. Sebut amin. 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 Okey, hingga kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sebut bye-bye semua. Bye-bye. Okey. Salam. Bye. Okey, stop Bye, Tat. Okey, bye-bye. Bye. Sekejap. Cikgu dia rakam, lepas tu dia ambil gambar.